Hai. Hello. Okay. Yus, dengar ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, selamat petang, sejahtera kepada semua penonton-penonton kita, sahabat-sahabat Inspire yang turut orang kata turut sudi bersama-sama dengan kita sekali lagi malam ini untuk satu sesi perkongsian ilmu lah. Okay, maklum boleh katakan setiap hari kita kita ada tetamu-tetamu, kita ada panel-panel kita. So tak kurang hebatnya malam ni sekali lagi insyaAllah sahabat-sahabat akan bersama dengan saya selaku moderator dan juga dua orang panel hebat kita. Nanti kita berkenalan dengan dia. Memang kita jangka akan hangatlah konti kita malam ni dengan kehadiran dua panel kita. Tapi sebelum tu saya nak raikan juga sahabat saya yang berada dekat konti, saudari Yus yang bersama dengan kita untuk dia lah orang kata di sebalik takbir yang menjaga konti kita pada malam ni. Okey, sebelum kita mula, izinkan saya sebelum saya perkenalkan panel kita yang hebat ni, izinkan saya kira mungkin puisi lah kot saya baca sedikit Okey. Langkahmu yang kecil, semangat juang yang tinggi, menyelusuri hingga ke seberang sana menghulur bantuan kepada yang memerlukan. Istiqomah dan yakin menjadi pegangan hidup. Terus melaksanakan misi tanpa mengira apa jua cabaran. Kerana keyakinan yang utuh dan ketentuan ilahi. Keikhlasan hati sifatmu yang mengerah tenaga tanpa mengharapkan balasan. Kau lakukan kerana Sang Pencipta. Menjadi teladan buat masyarakat juga generasi hadapan. Okey, sedikit untuk kita yang rapat sebab sedikit sebanyak puisi tu berkait rapat sebab bukan calon-calon orang ni malam ni kalau semua orang sedia maklum lah kan, macam bulan Disember ni kita kenali sebagai bulan meraikan sukarelawan, bulan orang kata dunia sukarela, kita menghargai sukarelawan di luar. Maka sebab tu saya beranggapan dua orang panel kita malam ni adalah insan yang hebat di dalam dunia kerja-kerja sukarela ni lah. Okey, tanpa kita membuang masa, rasa insyaAllah kita akan memperkenalkan barisan panel kita. Kalau biasanya kan, kalau kita live secara fizikal, biasanya kalau kita tengok kat TV kan, kameraman akan fokus kepada moderator. Jadi dia tak nampak lagi siapa kita punya panel. Tapi disebabkan sekarang, orang dah memang nampak dah siapa kita punya panel. Malah ada yang terpamer dah tu kat situ nama-nama dia orang. Mungkin sebahagian daripada kita kenal siapa insan-insan ni, tapi ada juga yang tertanya-tanya macam macam pernah nampak pula nama-nama ni ataupun rupa paras mereka yang seolah macam kelihatan di media-media sosial, mungkin ada sebagai di media elektronik dan juga mungkin dalam mana-mana ruangan. Okey. Tapi disebabkan sekarang ni virtual online, maka panel yang kita bawa ni dah memang nampak lah. Okay. So saya izinkan saya memperkenalkan panel kita yang pertama adalah Datin Noraini Khairaini. Betulkan saya kalau ada kesilapan. Okay, Datin Noraini ni sebenarnya merupakan konsultan dan juga coach di dalam bidang kesihatan mental juga pendidikan awal kanak-kanak. Ya. Panel kita ni juga sebenarnya dia bukan sahaja seorang caregiver yang
aktif dalam bidang kemasyarakatan, tetapi beliau juga merupakan orang pada 6 cahaya mata pada masa yang sama juga merupakan graduan merupakan juga pelajar PhD di salah sebuah universiti tempatan kita. So kita tengok kat situ, ya Allah, macam mana data ini kita galas tanggungjawab bukan sahaja seorang seorang sebagai ilmuwan, desentan sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang isteri kepada suami tercinta yang mungkin di kala ini sedang melihat mungkin di hadapan ataupun mungkin di sebelah untuk sama-sama melihat isteri memperkatakan sesuatu istimewa lah malam ni. So kita nak kenal siapa Datin Nuraini ni yang sebenarnya dan apa perjuangan yang dibawa. So insyaAllah kita akan kenal lepas ni. Okey, ya Ina, waalaikumsalam. Okey, saya Datin Nuraini, selamat datang ke Konti Inspire. Okey. Terima kasih, Mas. Okey, yang kedua saya nak memperkenalkan pula yang ni panel kita yang kedua ni. Dia ala-ala macam artis sikit. Dia macam artis. Mana kalau kalau kita sebut nama dia ni, kalau kita sebut nama kalau kita tengok, kalau sebut je nama dia ni, kalau boleh bawa penonton, dah ramai dah tu follower kat belakang yang akan bawa spanduk. Okey. Orang Sarawak malam ni. Kita bawa terbang khas daripada Sarawak. Naik belon ke tak? Tak naik sebab disebabkan COVID, maka kita virtual je. Okey, panel kita kedua adalah Cik Puan Zakiah Ahmad atau lebih mesra dikenali oleh rakan-rakan, oleh sahabat-sahabat dengan Kak Zack. Okey, Kak Zack, selamat datang ke Konti Inspire. InsyaAllah dari semasa-semasa kita akan perkenalkan Kak Zack ni. Sedikitlah saya nak berkongsi siapa Kak Zack ni sebenarnya. Kenapa saya kata level dia macam level artis. Ibarat kalau kita turun touchdown dekat airport Sarawak tu, kalau sebut Kak Zack, mungkin orang kenal lah. Betul tak Zack? Betul? Betul. Kak ni sokong. Okay. Bukan. Kak Zack ni sebenarnya aktivis dia merupakan tenaga penggerak yang sangat-sangat aktif dalam bidang sukarelawan ni, dalam bidang kerja-kerja sukarela ni, terutamanya di bumi Sarawak lah. Okey, pengalaman beliau yang lebih daripada 20 tahun dalam bidang ni membuatkan banyak pengalaman yang saya kira beliau boleh kongsikan bersama dengan kita malam ni. Okey, Kak Zack, boleh insyaAllah? Okey. Kak Zack, saya rasa Kak Zack mungkin mute kot. Cuba Kak Zack mute kot. Cuba test. Test mic dulu. Test mic dulu. Mas, okey. Clear. Alright, okey. Alright. Terima kasih banyak. Melampau lah. Malu pula. Selayaknya. You are the first volunteer. InsyaAllah. Kita cuba. Apa yang memberi manfaat, insyaAllah. Ya, betul. Nanti kita akan kenal lagi lah dengan Kak Zack ni. Okey, mungkin sebahagian daripada kita dah tengok kan poster kita malam ni, poster kita yang dah dipost dekat FB kita. Okey, malam ni kita akan bercakap tentang topik menjana perubahan bermakna. Kenapa kita memilih ni? Sebabnya sedikit sebanyak yang kita bawa pada malam ni, kedua-duanya lain daripada mungkin sama usia. Tapi yang lebih pentingnya adalah sebaya. Okey. Datin Nuraini saya nak panggil sini. Panggil Kak Uni saja, nampak muda dan santai. Okey. Macam rakan sebaya. Okey Kak Uni dengan Kak Zack. Okey, kita jemput kedua-dua panel kita malam ni sebenarnya kita melihat ada persamaan di antara kedua-duanya. Yang mana kedua-duanya untuk pengetahuan sahabat-sahabat kita, sahabat Inspire, kedua-duanya adalah insan yang sangat-sangat penting di dalam penubuhan salah satu NGO yang mana bernaung di bawah NGO yang sama, Yayasan Salam Malaysia. Kedua-duanya memberi banyak
nampak kepada Perhimpunan Sesama Malaysia dan gerak kerja mengenai rela. Okey. Untuk tak buang lebih banyak lagi masa, saya rasa banyak saya nak kita lah. Okey ke? Okey. Tak berapa ni dengar suara. Suaranya ni agak sangkut-sangkut. Okey, so far di pihak saya macam okey, tak apa. As Kak Oni long okey? boleh dengar kan? Ya, boleh. Kak Oni okey. Kak Zaid, mungkin sebab kita seberang laut Kak Zaid, kita terpisah Tu dah. di antara Laut Cina Selatan ni. Kerja. betapa kita tak mampu kan. Kita cuba bawa kelainan kan, dari hari ke hari kita cuba bawa panel kita. Kita cuba nak Betul. Okay, so kita teruskan program kita malam ini dengan menjemput Kak Oni lah. Yang pertamanya untuk mungkin Kak Oni boleh bercerita sedikit mengenai diri Kak Oni. Tapi sebelum Kak Oni, izinkan saya pada sesi yang baru-baru ni pada 5 Disember kita ada bawa seorang panel iaitu Cik Gani. Macam kita tengok macam Cik Gani CEO kepada Sesama Malaysia, kita tengok kenapa beliau daripada dunia corporate end up dia decide untuk berkecimpung dalam NGO. Sebabnya dua perkara saja dengan itu disebabkan dalam bidang kerja, dan juga yang kedua sebab dia jelas big why dia pada waktu itu adalah beliau ingin mengubah dunia, katanya ingin mengubah dunia, dan saya yakin big why dia tu masih utuh hingga saat ini. Jadi Kak Oni pula, apa yang menyebabkan atau apa yang mendorong Kak Oni, atau dalam arti kata lain big why Kak Oni untuk berada atau di dalam dunia NGO ni. So saya jumpa Kak Oni untuk berkongsi dengan penonton malam ni. Silakan. Okey, terima kasih Mas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam persahabatan kembali, kita bertaut kembali ya Cik Sarima, saya nampak tu Ina tadi ada ya. Okey, baik, di sini terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada tim Inspire panggil kita balik untuk reunion dengan Z. Okay, kami memang dahulu dekat awal, khususnya semasa tempoh nak pelancaran dulu kita tidur sebantal, makan kursi sepinggan, banyaklah yang kami ada kesamaan, khususnya dari segi peringkat umur pun hampir sama kat sini. Even Cik Gani sebenarnya sebaya dengan kita orang tahu. You are betul. Sebab kita dengar ya. Okay. Walaupun kita kadang-kadang memang ada perbezaan pendapat, tapi kita bersatu balik untuk memastikan yayasan salam diurus dengan sebaik mungkin. Itu amanah negara kepada kami kan. Okay. Baik. Sebenarnya Kak Oni tak ada big why masa sertai yayasan salam. Kak Oni dipinang oleh CEO pertama Yayasan Salam Malaysia, Mr. Heng Hang Yong. Masa tu kami berjumpa, Kak Oni wakil Formka masa tu, sebuah NGO yang dahulunya gah lah tahun pada tahun 95, 96 tu memang gah lah waktu tu kan, satu pengguna tu. Kami jumpa di satu conference civil society di Cape Town 10 hari. Dan kita adalah 3 orang rakyat Malaysia wakili daripada kaum wanita, veteran lelaki, dan Kak Oni adalah belia yang terpilih daripada Negeri Selangor waktu tu. Jadi mencabarnya waktu tu memang isu paling besar belia kita melepak, banyaklah masalah sosial di kalangan belia. Dan kita belia waktu you all je lah, macam mana perasaan you all kan? Diorang asyik kutuk kita tak betul, kita buat baik pun diorang masih besarkan yang tak baik tu kan. So 10 hari memang Kak Oni kena condemn habis waktu di belia, dan Kak Oni flashback dari diorang, you bagi saya satu NGO, kita akan make a difference. Tambah-tambah lagi tentang civil society, masyarakat madani. Ramai belia yang buat, tetapi
akhbar hanya fokus kepada siapa? Politician. Orang tua macam you all lah. Itu dia punya geram dia tu kan. So itu big why kau ni sebenarnya. Kenapa kau ni masuk ke Salam? I want to see you Mr. Hyang, Mr. Macam mana you nak run ni? Okay. Sebenarnya belia ni lah yang sebenar-benarnya mereka very energetic. Dia orang nak buat kebaikan. Tapi tolonglah jangan label dulu. Ya. So itu pun yang selalu Zack kadang-kadang kita tense masa tu ya. Tapi alhamdulillah kita memang pada kau ni moto menjana perubahan bermakna tu adalah bermula daripada diri sendiri. Kalau kita sebagai staff khususnya macam kau ni satu keunikan yang Allah bagi anugerah adalah lead bahagian volunteer management. Di Asia Tenggara tak ada waktu tu. Di Malaysia pun tak ada waktu tu. Ya, kita ditubuhkan atas Akta Parlimen. Jadi kita mengguna acuan Peace Corps. Nanti Kak Z akan cerita. Itu memang bidang Kak Z. Volunteer part tu memang bidang Kak Z. Okay, kau ni bahagian management part. Yang tu memang kita ingat pada pertama ya Zack. Ya. Zack cerita macam mana volunteer datang ke PDK Sarawak macam dia punya attitude, dia punya falsafah dia tu, dia punya adab sopan, dia punya nilai-nilai budaya yang baik tu dibawa ke Malaysia dan itu menjadi cabaran pada kau ni. Hey, orang Malaysia boleh buat ya. Orang Malaysia sebenarnya lebih baik lagi dia punya budaya dia, nilai-nilai sopan satunya. Tambah-tambah Malaysia ni adalah berbilang kaum kan. So automatik kita nak menjadi perubahan bermakna bukan hanya untuk apa yang dia orang kata belia adalah dipanggil bobrok waktu tu tau. Okay. Jadi kat situ okay. I challenge you Mr. Hang, I will do it. Okay, terima kasih pada Zack. Memanglah, kadang-kadang Zack kita menangis bersama duk berfikir. Orang atas senanglah menekan kita kan. Tapi kita yang tengah-tengah ni nak membersihkan image belia tu. Image masa tu nak meningkatkan masyarakat madani kan, civil society, nak tanamkan jiwa Peace Corps ya. Ini kena search, kalau you nak tahu further pun ambil di situ. Kenapa uniknya Peace Corps tu yang kita nak sebarkan ke dunia. Tapi itulah yang berlaku pada you all dapat pergi ke Kamboja. Itulah prinsip dia Peace Corps sebenarnya. Di mana you tinggal satu dalam komuniti, you bawa menjadi perubahan dan membantu mereka. Dan meninggalkan semuanya balik meninggalkan sesuatu dalam komuniti itu kan, untuk dia meneruskan kehidupan. Itulah Peace Corps sebenarnya. Jadi di sini yang kau ni nampak, okay, motor tu menyebabkan kau ni fikir, okay, kalau tak ada di Malaysia, Allah kan ada. That's it. Big Y kau ni, Allah kan ada. Okay. So di situ slowly Allah bagi ilham. Memang kita terantuk lah, terpijak duri lah kan, itu normal. Kena kritik is normal. Tapi bila faham menjana perubahan bermakna tu, yes, setiap cubaan, setiap cabaran ada hikmah dia. Ya. Hanya Allah akan tentukan waktu bila yang kun fayakun you akan berjaya. Yes. So big Y kau ni adalah yes, ni okay, semangat diri. Kalau you boleh menempatkan 10 orang full time volunteer dan dia become community leader dan dia mampu menjalankan aktiviti walaupun tidak bersama Yayasan Salam mereka sebagai full time volunteer. Okay, akan say letak flag lah kat situ. Done. And then you can go. Ya, selepas alhamdulillah. Yes, selepas kau ni bila fikir balik, okay, cabaran terakhir adalah yes, kau memang sayang sangat Yayasan Salam kan. Kau ni start bermula pijak kaki di tanah pejabat Yayasan Salam ya. Waktu tu becak, pagar tu sengit, rumah usang, ada atap yang bocor. You bayangkan, ini ke ofis aku ni. Okay. Tapi
cabaran tu, okey kau pijak kaki. Orang tua kata kalau masuk rumah baru kan dia pegang tanah kan. Kalau pegang tanah tu, bismillahirrahmanirrahim, yes, I can do it. Ya, okey. Akan pastikan beli yang sekejap sikit. Akan pastikan beli yang keluar dari sini become a different. They are making a different. Alhamdulillah. You adalah salah satu pada kau ni zuriat yang salah Malaysia yang telah membuktikan pada Malaysia you done a good job. That's it. Tahniah, Kim. Inspired. Yeah, well done. Saya Boleh tepuk tangan ni. Saya nak simpan sikit cerita-cerita Kak Oni ni sebab kita akan bersihkan 1 jam ni. Saya takut banyak lagi Kak Oni akan cerita. Ada sesi yang slot yang pertama, ni baru pusingan pertama Kak Oni. Kita ada banyak lagi pusingan, so saya takut Kak Oni excited sangat jadi tak tercerita pula yang kisah-kisah ke depan. Okey, tak apa. Saya banyak Ezak, don't worry. saya yakin disebabkan jelas Kak Oni pada boleh katakan perjuangan 24 tahun dulu lah 24 ke 25 tahun yang dulu. Masa tu orang kata jiwa belia tu sangat membara apatah lagi pada waktu itu seseolah di label belia ... lah kan, maksudnya seolah macam tidak memberi impak kepada negara, tapi Kak Oni membuktikan, Kak Oni ini menyatakan bahawasanya dengan adanya belia, dengan kita latih belia, maka insya-Allah kita juga akan menjadi contoh utama dalam pembangunan negara lah kan. Sebab kita kata bencana perubahan. Yes, betul. Okey. Ini pergi ke panel pula macam tadi kita dengar ni cakap mula dia biasa Salam Malaysia nak kata awal pelibatan dia dengan datang ke pejabat Salam tu dengan orang kata keadaan tanah berpecah, pagar masih sengit katanya. So agak-agaklah Kak Zack ni agaknya macam mana kalau dia dekat Salam Sarawak ni, agaknya dia nak orang yang meletakkan dengan di Sarawak ni. Kita nak tengok daripada Kak Zack sendiri, bagaimana sebenarnya Kak Zack bermulanya dengan dunia kerja-kerja sukarela ni, pada bila, sebab apa yang saya difahamkan Kak Zack ni asalnya sebenarnya seorang sukarelawan dan menariknya Kak Zack ni mengetuai ataupun mengepalai bacaan ikrar sukarelawan di PWTC pada waktu itu pada tahun 1997. Ya Kak Zack, okey, mungkin Kak Zack boleh cerita sikit nanti. Dan elok kita tengok Kak Zack boleh bertukar menjadi salah seorang tenaga penggerak. Jadi kat situ saya tertanya-tanya apa big why Kak Zack sebenarnya dalam berkecimpung bidang ni. Kak Zack silakan. Allah. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Inspire kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit dua pengalaman kecil kami ni. Baik. Big why. Kalau tadi ada kalau last week Encik Gani mention berkaitan dengan dia berlatar belakangkan corporate. Dan lepas tu Oni ada share sikit tadi kan. Saya sebenarnya juga daripada latar belakang corporate. Ya, saya bekerja dengan sebuah company dan disebabkan sedikit latar belakang berkaitan dengan karier saya ya. Saya ni berminat dengan aktiviti luar ya. Sebab daripada sekolah rendah saya dah ikut badan beruniform. Ya. Saya dah menyertai pengakap. Saya tak boleh masuk Pandu Puteri sebab saya tak cun. Jadi saya masuklah pengakap. And then daripada pengakap tu saya ikut pula aktiviti lasak dia orang, dan antara aktiviti lasak yang saya minat adalah aktiviti air. Ya, aktiviti air dan mendaki gunung. Itu sejarah bermulanya saya dengan NGO luar. Ya. Dan being a girl yang tinggal di kampung, biasalah kan. Kita di kampung ada juga kelab belia. Saya menyertai kelab belia yang pertama dan sekarang ini masih wujud di Sarawak.
yang dikenali sebagai seberkas. Kalau seberkas. Kalau ditanya bagaimana penglibatan bermula saya adalah bermula dengan seberkas. Dengan seberkas ni saya ikut aktiviti diorang yang seperti gotong royong, sebab masa dulu memang apa saja yang kita orang buat gotong royong, ya. So betul. And then apa yang buat saya untuk mengikuti Yayasan Salam dulu, Yayasan Salam dia mempromot kerja volunteer menggunakan television. Dan dalam television tu dia berkonsepkan kerja gotong royong. Jadi saya kata, seronok lah kerja ni. Cakap, nak ikut dah cakap. So saya sign up. Masa tu saya dah bekerja dengan sebuah NGO. Ya, saya banyak melompat. Ya, melompat dari segi pekerjaan. So daripada corporate saya pergi kepada NGO, bertugas dengan NGO. Bila saya bertugas dengan NGO, saya masih mengikuti aktiviti luar. Ya. Dan daripada aktiviti luar itu, saya berjumpa dengan pelbagai kumpulan SASA. Ya. Dan satu ketika saya ambil jawatan sebagai jurulatih luar. Ya, jurulatih luar ataupun outdoor instructor dengan sebuah badan company untuk 2 tahun. Saya bertahan 2 tahun di situ dan saya keluar sebab pada tahun terakhir saya bersama dengan company itu, saya diamanahkan untuk menjaga sekumpulan warga kurang upaya penglihatan. Ya, saya diamanahkan untuk memonitor selama 2 minggu sekumpulan warga kurang upaya penglihatan. Bayangkan orang kurang upaya penglihatan nak meneroka gunung, nak meneroka laut. Ya, penglihatan. Mereka tak boleh melihat tetapi mereka ingin meneroka. So saya pun rasa ya Allah, saya cakap ini very tough ni, saya cakap. So tapi saya ambil amanah tu dan 2 minggu saya bersama mereka. Itu buat saya terfikir tahu, cakap dia orang ni boleh buat apa yang kita ingatkan mereka tak boleh buat. Then so saya kena cari cara lah untuk pergi, kata orang nak explore further, ya. So then apa kata orang, Allah bagi peluang kepada saya untuk berkhidmat dengan satu NGO besar di Sarawak. Dan di situ, ya, di situ saya diekspos dengan kerja masyarakat. Ya, sebab kumpulan SASA seperti OKU kebanyakannya di bawah NGO ini. So inilah peluang saya, kata orang, networking saya bermula daripada situ. Ya, dan dari situ juga banyak cabaran yang saya terima dan banyak juga kenangan manis. Paling manis yang sampai sekarang ini masih berada bersama saya bersama dengan NGO itu. Apa tu? Yang memang masih dalam ingatan saya, ya. Saya dipanggil sebagai peminta sedekah. Bekerja dengan NGO ni, kita kena cari dana. Ya, kita kena cari dana untuk menyelaras aktiviti, program ataupun projek yang kita jalankan. So satu ketika saya dipanggil oleh seseorang lah, dia kata, you ni macam peminta sedekah tau. Saya masa tu, saya tak tahu nak cakap apa. Saya diam, cakap, tapi saya pun tak menjawab. Saya masa tu saya marah pun tidak, apa pun tidak, tapi bila saya balik ke rumah, saya fikir balik, cakap, kenapa dia panggil aku peminta sedekah? Cakap, and then, you know, this kind of thing yang kata orang yang stays dalam kita punya dalam mind kita. Jadi kita tertanya-tanya, cakap, okay, tak apa, saya cakap, I just carry on. Mungkin satu sebab yang saya belajar adalah bila you ignore, bukan ignore tu maksudnya tak peduli, tetapi it stays here, ya. But you have to cari jalan untuk kalau boleh jumpa orang tu balik, cakap, yes, I am a beggar, but I am a professional beggar.
You understand? Jadi itu yang saya cakap. Itu makan dalam Kak Zack, makan dalam tu. Itu makan dalam tu kalau bagi tu. Yes, terasa betul. sampai ke dalam Kak Zack. Mereka profesional Ada lagi yang kita boleh claim macam tu. Tak tahulah macam pada masa tu bila berjumpa dengan dia sekali lagi saya terlepas cakap macam tu. Saya kata then I have to prove it. Yes, I am a professional beggar but I'm doing it professionally. So saya belajar. Seperti yang Oni kata, volunteer management pada masa tu tak ada nak pergi sekolah mana, nak pergi belajar dekat universiti mana. Mana ada? Tak ada. So semua kena kena cari sendiri. And then dengan Oni being staff di Yayasan Salam Malaysia, dan saya sebenarnya dipinang juga oleh Yayasan Salam Malaysia. Saya dipinang. So itu mungkin persamaan di antara saya dengan Oni. Dipinang oleh Yayasan Salam Malaysia. So saya terima and then saya rasa big why to me sampai sekarang ini adalah saya percaya kepada potensi diri. Dan jika saya dapat menanam potensi saya ke jalan yang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, why can't yang lain? Itu saya rasa yang driving saya sampai sekarang ni. Itu saja Mas, nanti kongsi lagi. Okey, wow. Itulah kita katakan malam ni konti kita bukan calon-calon orang sebenarnya orang yang memang sangat-sangat berpengalaman luas lah. Sebenarnya diorang kedua-dua panel kita ni banyak pengalaman tapi mungkin segan lah nak bercerita. Tapi kalau siapa yang mengenali mereka macam Kak Zack sendiri pun kalau mungkin sebahagiannya kalau siapa-siapa yang follow dia punya FB, kita tengok musim-musim COVID ni kan ada setengah di kalangan kita bila maaf suara dia macam dubbing Yep. Sikit. Okay, tak apalah as long insyaAllah nanti kita cuba tengok apa yang masalah teknikal dia. Okay. Apa saya cakap tadi Okey, kalau kita tengok dengan musim-musim COVID ni ada sesengah daripada kita ambil pilihan sekadar duduk di rumah sahaja. Mungkin hanya berkisahkan kehidupan kita sendiri. Tapi kita tengok macam Kak Zack ni dan rakan-rakan dia di Sarawak turut sama orang kata turun padang membantu juga frontliner ya Kak Zack. Apa sebabkan saya difahamkan Kak Zack bersama dengan sahabat-sahabat di Sarawak menghulurkan bantuan dari sudut menyediakan pakaian khas kepada frontliner kita. Ya Kak Zack? Betul kan saya adakah betul. Ini yang tim Sarawak. Sebab kita tahu memang bukan sahaja dari sudut bantuan yang sentiasa dihulurkan tapi mereka ni peka tau. Macam bila kita tengok orang yang buat kerja sukarela ni, itu yang kata Kak Oni tadi Podos yang terlibat dengan kerja sukarela ni macam sentiasa mencari ruang atau peluang. Apa yang kita boleh buat kan? Di sinilah yang saya nak kaitkan. Kalau kita tengok apa yang Kak Oni, apa yang Kak Zack share tadi, sebenarnya bukan satu kerja yang mudah. Kalau kita tengok apa yang mereka ambil ni sebenarnya adalah masalah sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok ini adalah masalah. Banyak masyarakat kita sebenarnya kalau boleh dengar je masalah, kalau boleh nak lari. Tak nak ada masalah. Tapi diorang ni sebaliknya. Nampak ada masalah, itu peluang. Nampak je ada sedikit macam cabaran, ini peluang yang menarik ni, ini peluang yang bagus. Solution tak dapat lagi, jalan tak nampak lagi tapi they take a challenge. Okay, inilah yang kalau kita kata, kalau saya ingat salah satu penulis dalam bidang kepimpinan John C. Maxwell, dia mengatakan ciri-ciri orang yang berjaya adalah orang dia melakukan perkara yang orang berjaya tak suka nak lakukan. Antaranya inilah, maknanya suka ambil cabaran dan turn out into something yang benefit to other people lah. Okay, Kak Oni, saya yakin dalam perjalanan Kak Oni yang lebih 20 tahun
dalam kerja-kerja sebegini, dalam kerja-kerja kemasyarakatan lah kita panggil saya yakin Kak Uni tadi dia banyak pengalaman yang mungkin ataupun saya lebih menjurus kepada apa cabaran yang Kak Uni rasa Kak Uni boleh berkongsi dengan kita. Mungkin kata Kak Zaid yang kekal terpahat lah dekat minda, dekat hati. Yang cabaran tu Kak Uni rasa itulah yang mendorong lagi kuat Kak Uni untuk bergerak di dalam bidang ini. So boleh tak Kak Uni berkongsi dengan kita malam ni? Sedikit sebanyak. Okay, silakan Kak Uni. Okay, terima kasih Mas. Cabaran yang kata orang tu terdekat sampai sekarang dalam minda bawah sedar dan sentiasa berpusing-pusing dalam minda adalah bayangkan apabila non-Muslim tanya kita, dia mengkaji Al-Quran dan semasa selepas dia mengundang Kak Uni, dia sedia berjumpa dengan ayah Kak Uni untuk memujuk Kak Uni sertai Assalam. So dia tanya Kak Uni, kenapa orang Muslim di masjid dia banyak tahi cecak? Awak nak jawab apa? Sedangkan di luar negara yang non-Muslim, dia kata dari segi Bible dan Al-Quran hampir sama. Dia kata semua kehidupan perlukan utama kebersihan. Tapi dalam Islam lebih lagi sebab level kebersihan tu sampai toharoh, dalam sampai satu tahap dia kata kalau dari segi kebersihan hati tu ada level-level dia kata. Tabi'in. Awak nak jawab apa? Terkedu je bila nak Muslim. Bukan terkedu kejap. Muka ni tak tahu nak sorok kat mana. Tahu. Lepas tu, memang kau ni lah orang pertama paling suka jaga toilet. Baik. So kau ni lah jawab gini. Mr. Heng, nak tahu, you tanyalah ayah saya. Kalau macam ni saya tak nak lah kerja dengan Yayasan Salam. Rumah dah buruk cakap alasan dia kan. Soalan-soalan semua soalan kartun. Ini bukan soalan kerja cakap gitu kan. Patutnya you bimbing I, bukan tanya soalan-soalan yang I tak boleh nak jawab. Itu betul-betul spektikal dan satu benda yang subjektif cakap. I bukan orang agama. Dia punya nak larikan helah diri kan. So lepas tu masa kita ada program dekat Batu Pahat, Zaid kenal tak Cik Said kan? Cik Said dengan Joyce pergi Batu Pahat, Kak Uni pergi sama tapi sekejap aja Kak Uni balik dulu. Lepas tu Mr. Heng datang seorang tahu cari rumah Kak Uni dekat Felda. Menyembang dengan ayah Kak Uni, satu dia bagi Kak Uni cuti 1 hari. Pasal dia dah balik, arwah Abah cakap dia kata, panjang, bagus sebenarnya bos Uni tu. Pergilah bekerja dengan dia, bagus. Dia kata gitu tau. Dia tanya Abah apa? Dia cerita soalan yang sama. Habis Abah cakap apa? Memang pun sekecil hama pun kalau diangkat memang dia boleh masuk syurga. Jadi Uni kalau Uni bantu orang, sedikit aja angkatkan ranting kecil di tengah jalan pun itu satu ibadah. Nak jawab apa? So itu menyebabkan kata kalau Abah dah restu, mak dah restu, ni masuklah gitu kan. Jadi di situ sebab tu itu kekuatannya adalah apabila cabaran berlaku, kita merentas satu falsafah yang paling selalu mengubat hati kau ni adalah Rasulullah selalu menangis kalau menyebarkan dakwah. Dia seorang-seorang kan? Tapi kau ni bersyukur ada sahabat Zaid yang faham sebab kita perempuan, kita menerima tekanan sama, So cuma yang dah last dah last dalam tempoh 2 tahun yang terakhir tu I feel so lonely. Only God knows. So sebab tu Kak ni hantar notice 24 hours dan terus tak datang, hilangkan diri. Sebab bila munajat orang kata this is the time you have to go.
You have to differentiate. Kena hilangkan diri dan okay, you can see the different. You can see the potency of them. Dia kata. But just follow the instinct. Itu satu perkara adalah kau ni. Kalau bekerja memang gila-gila. Tetapi bila Allah kata-kata, this is time, you have to go. Kau tawakal kepada Allah. Tinggal semua. Di situ. Itu kepala otak kau ni lah. Brutal kepala otak tu kan. Okay. Jadi kat sini, masa tu banyak study dari segi bila volunteer datang, masa mereka awal Zack, semua bekas DO, bekas menteri, okay, golongan profesional, next chancellor datang jumpa nak buat kerja volunteer full time. Inilah orang yang selalu dihadapnya, budak kecil. Nak jawab, okay, bila kita dah settlekan dokumen semua kan, buat kata, this is just the right time, Noraini. You don't have budget. Apa nak jawab dengan orang-orang yang dah tunggu tu? Okay. Itu satu perkara, yakinlah ya adik-adik, kalau you buat explore satu perkara bidang baru, lillahi ta'ala Allah akan bantu. Walaupun dari mata kasarnya, walaupun dari mata kelompok masyarakat kita, okay, dia kata you are dumb. It's okay. It's okay. Sebab you tahu, okay, sebenarnya aku buat benda yang betul. Yes, this is tak menyalahi agama. Just do it. Okay. Dan yang kau ni paling bersyukur sangat, Zack, Ana mungkin dengar kat sini, bila ada nama bimbingan kasih, kan? Bimbingan kasih punya sekolah tu gunakan nama bimbingan kasih. Ringkas. Yes. Dari mana? Kita tak register kan? Dari mana? Tanyalah Kak Zaki awak tu. Okay. So, bingkai is for us. Tu dah, Kak Lang dah jawab tu. Ada. Betul-betul. Yes. Kebanyakan volunteer kita yang lapis muda banyak terlibat dengan bingkas Kak Oni untuk pengetahuan Kak Oni kan. Kalau sama ada Kak Oni tengok sejarah otak, memang kebanyakan kami ni dibesarkan dengan program-program sebegitulah. So ini mengatakan memperlihatkan perjuangan yang terdahulu Kak Oni Alhamdulillah, Masya Allah. This is satu jawapan doa yang Allah tunjukkan bahawa kita di jalan yang benar, Zack. Kan Zack? Yes. Pak tengok je Aisyah sekarang kan masih bersama dengan you kan. Syukur Alhamdulillah. Dia believe the right thing, buat benda yang baik. Okay. So satu lagi perkara, okay, Yayasan Salam, you all kena bangga. Volunteerism dah ada dalam buku teks. Okay. Saya perasan Kak Zack ada share kan last time dekat dalam Facebook. Kamu yang masuk sejarah tingkatan berapa Kak Zack? Tingkatan 4. Dalam buku sejarah kan? Yes, betul. Tingkatan 4. Yes. We fight for that. Masa tu zaman Dr. Aziz dan Bahari. Ni cuba buat retap sikit. You bayang tak kerja-kerja kecil tu akhirnya tunjukkan, ya Allah, sebenarnya kita berjaya menjana perubahan bermakna. Daripada tak ada jadi ada. Hanya masa menentukan. Allah akan tahu. Kun fayakun dia tak letak le. Tak perlu orang tahu ya. Tapi kau ni kena cakap, bukan nak bongkar. Dan inilah kejayaan Yayasan Salam Malaysia sebenarnya. You are yang menjadi produk kepada kata orang tu, this is our, mudah-mudahan kita satu jariah untuk kita kan Zack? Okay. Yes, satu lagi. Okay, satu lagi yang kena bangga, syukur Alhamdulillah. Tahu tak? Tak tahu kan, tapi kau ni kena beritahu. Okay, satu lagi kau dah sebut sini ada beberapa orang yang kau ni kenal. Dia adalah, yang aku masih ingat sekarang, Helmi. Ya, dia adalah student praktikal daripada UM.
okay, kerja sosial. Dia bantu kau ni untuk lengkapkan kerangka satu volunteer management punya, bukanlah modul tapi satu write up lah, pengalaman. Okey, macam mana bila kau berjaya lakon satu, kau akan tulis dan dia tolong susun atur menjadikan satu modul. Rasa benda ni dah diwariskan pun sebelum kau ni pindah, dah diwariskan pada okey, kat alam awak. So you can see buku tu dah berevolusi dah. Okay, siapa yang baik dengan Kak Alang boleh tunjuk buku tu. Buku tu dah berevolusi dah. Dah 2 kali dah cakap, Allah you boleh terbitkan bersiri kalau nak bantu Yayasan Salam. This is memang profit making punya. Tapi itulah, belum lagi, Allah kata belum. Tunggu kan. Okay. Ini beberapa perkara yang Puan ni menyatakan bahawa motor menjadi perubahan bermakna tu memang sesuai dengan nama. Kalau kita Yayasan Salam Malaysia kan pergi salam tu kan. Okay, kau nak tahu history dia. Pasal nak sebut salam tu saja, daripada pukul 4.30 sampai pukul 12 malam discuss pasal salam. Ini salam tu sejahtera kan, dan tidak tak ada berkaitan dengan perkauman, sensitivity betul rakyat Malaysia. Salam kan. Zack, kita ada bincangkan Zack. Okay. So kat situ nak cerita, ini history ya. Selepas Mr. Heng Hangyong berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri kita waktu tu, carilah siapa dia. Okay, bayangkanlah orang lepas tu kok ni naik bas mini, okay, pergi balik. Kita nak balik, nak kunci pintu, tiba-tiba bos masuk. Nuraini, come in. Cuak tak? Kena tahan benda tu sampai kau ni menangis tau. Dah penat dah pukul 12 malam duk fikir. Dia minta kita, dia brainstorm benda tu. Kita budak. Tapi this is contribution. Sebab tu kalau Jack Ma kata kan, okay, bagi graduate nak bekerja tak jadi masalah di mana organisasi pun anda berada kan. Yang penting bos yang baik yang nak menjadikan you pemimpin. Bekerjalah kat situ. Inilah sumbangan Mr. Heng Hangyong pada kau ni. So malam tu dia kata apa? Kau ni dah menangis. Balik atau apa? Ayam tayu. Dia siap bagi makan sebalik. Actually Norini, I want to be tough. I tak mau you jadi perempuan yang kememeh. You ni orang Cina cakap kememeh. So ini pengalaman yang indah bagi kau ni sebab waktu kau ni umur kau ni baru dalam 25-27 tahun itu kan. So tak pernah mengalami suasana yang culture shock. Baik kau ni culture shock, okay. Kau ni rasa macam memang really dumb waktu tu. Tapi bila dah dalam waktu dah kita dah matang dan sekarang bila Mas tanya pada kau ini adalah kau kena share supaya you all kena terus meneroka suatu bidang yang baru. Okay. Dan ini perjuangan you all sebenarnya adalah satu perjuangan yang cantik sangat. Supaya anda memberi peluang pada orang lain untuk grow. Ya. Betul. Itu sebabnya bila Mudajat tu kata you have to live salam 24 hours. They will grow. You can see they are grow. Yes. Kena beranilah dengan tindakan ya. Dan bila hidayah, yang penting kita kena ada hidayah tu. Insting kita yakin. Grow. Jangan kisah apa orang kata. Sebab hidayah kalau kita dengan yakin tu memang daripada Allah. Sebab kita mengajak pada dia kan. This is the tip kalau you nak berjaya. Dan this is a tip kekuatan you kalau diberi amanah. Dan amanah tu memang Allah dah letak untuk you. Ini memang bidang you kena explore. Okay. Dan satu saat lagi sebagai wanita, okay, nak menjawab Mas kata bagaimana nak susun masa. Okay, kita kena selalu alert hak kita sebagai pekerja wanita. Okay, waktu kau ni masa tu anak kau ni dah mula sekolah rendah, okay, dah ada dasar bagi wanita bekerja flexible hours. Tapi diorang tak buat lagi secara rasmi. Tapi sebagai cakap, okay, bos, I dah anak kecil. Okay, I tak ada maid, mak I dah balik dah stop kontrak kan, okay balik. So ada tak anak I masa mereka awal tu cakap,
saya kena pagi lewat sikit, saya tekan rumah, tengah hari dan pukul 2 saya kena balik sebab nak pergi makan anak dan ambil anak balik sekolah. Waktu tu orang yang semua mesti single mingle. Ya. So rushing tau. Okay. Sampai ke office make sure dalam pukul 2.30 dah sampai office. Ni pengen budak pergi sekolah agama sebagainya kan. So nobody help me. Nobody fight for my right. Struggle. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dia tahu bising belakang ni banyak. Ya. Tapi Allah bagi hadiah kau ni adalah okey, hadirnya Dr. Hati ni satu lagi cabaran. Orang daripada dia kat London ke daripada Zack dia pergi balik. Okey, orang doctorate culture daripada style sana, dia punya level of volunteerism tinggi sangat, dia orang culture shock, pergi pula nak bantu orang cokik. Dia ada time frame dia. Ini mesti soft. Kita masih terkedik kata orang tu. Tapi kena follow lah dengan senyuman dia. Kita lah kena senyum kan. Padahal banyak tak. Tu biasalah sebut dia tu kan. Okay. So benda itu culture dia orang. Jadi itu tekanan tu. Tapi satu, ingat balik ya adindaku. Okay, kalau kita nak berjaya di akhirnya nanti nikmat tu, madaninya kita tu adalah melalui proses ni tadi. 40, bila umur dah 40 anda dah matang. Dan sekarang kini kita nak masuk 60. Sebab tu story kau ni berbeza. Sebab dalam 60 ni dah kena keluarkan semua experience tu supaya you bukan perkara yang lebih baik daripada kita. Dan kita tak mahu supaya you melalui proses kita yang lonely. Okay, we are here to help you. You are here to become your listener, become your friend, become your supporter, become you want to scaffold you supaya you terus naik. Tak payah merengkit-rengkit macam kita ni. Okay, jadi kat situ perjuangan tu sebenarnya setiap kalau you ada keinginan untuk membuat sesuatu yang baru dalam hidup, inilah proses yang kena lalui dan kena positif selalu. Dan syukurnya kita, bagusnya kita ada Allah bersama dengan kita. Kita ada doa, kita ada apa yang boleh positifkan kita adalah air wudu. Itu satu yang Allah jalan. Sebab tu kau ni satu kekuatan yang Allah bagi, Masya Allah. Kau ni pun tak tahu sampai sekarang macam mana kau ni ada kekuatan. Boleh stay back, janji, bos, never mind. I akan siapkan report ni. Pukul 9 sampai report tu dah di atas meja you. Sorang-sorang ke office, kan bangunan tu ada bermacam-macam bunyi kan. Sorang-sorang sampai pukul 2-3 pagi. Keluar daripada, tapi tahu ada uncle. Pukul 7 uncle masukkan motor dia, okey ada uncle, it's okay. Apa bunyi ke atas ke, kat yang tengah-tengah tangga tu, kan. Okey, cakap sesuatu. Okey kawan-kawan, I tahu you tengah main lah, it's okay you main. Kat dewan bawah tu kan. Okay. Macam-macam bunyi, okey. Bau macam-macam bau tau. Okey. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong aku nak membuat. Yes, itu cabaran dia. So, nikmatnya adalah alhamdulillah, syukurillah ya Allah. Inilah Allah bagi kat kau ni hadiah. Terima kasih kepada adik-adikku semua. Terima kasih kepada rakan-rakan volunteer yang kenal kau ni. Okay, kalau kadang ni mulut ni laser juga. Sebab kita tahu bila orang kata tak boleh buat, yang kau ni tak boleh terima sebab kita dah lalui proses tu. Kalau dah tunjuk tak boleh buat, dah bagi contoh tak boleh sambung, it's up to you lah. Okay. Jadi kita jadi macam okay, never mind, and only it's okay, Allah is here with me. Okay. Itu kekuatan kau ni. Okay. Okay. Wow, sungguh panjang lebar. Kau ni orang kata elaborate berkait dengan mengenai cabaran-cabaran dia kat sini. Tu Kak Lang maksudnya adalah something tu. Kat sini saya apa yang Kak Oni cerita, saya nampak lebih cabaran Kak Oni dalam konteks
mungkin dari sudut ke arah pengurusan, ke arah orang kata management lah. Sebabnya saya yakin di awal pertumbuhan Kak Uni menghadapi ataupun melalui pelbagai fasa manajemen bertukar manajemen. Kan jadi kita tahu kehendak-kehendak yang berbeza lah ataupun perjuangan-perjuangan yang berbeza. Dan apatah lagi pada waktu dan ketika itu kita tahu mungkin khususnya di Malaysia tak tersebar luas lagi dalam bidang-bidang kerja sukarela ni. Apatah lagi di kalangan masyarakat kan tak terdedah pun sangat. Kalau ada pun macam Kak Uni cakap, perkara tu dibawa daripada negara, daripada luar. Okay. So kat situ saya memang lihat cabaran pada Kak Uni kata dari sudut pengurusan lah, aspek pengurusan dan mungkin juga dari sudut sumber keberuntungan kita dari sudut dari knowledge-nya, dari sudut kepakaran dalam bidang tersebut lah. Okay. Kita berbalik pula pada Kak Zack. Saya nampak muka Kak Zack ni macam dah tak sabar-sabar kan nak berkongsi. Kak Zack ni kalau saya boleh balik Kak Zack ni macam otai lah, otai kata kita panggil Kak Zack ni macam rock lah, humble, rendah kan. Kak Zack ni kalau lah saya tengok kalau kita toreh dia punya pergelangan tangan tu, okey, ibarat darah yang keluar, tak ada pun darah merah yang keluar, sebaliknya berguguranlah perkataan volunteer, sukarela. Cukup. Daripada tahun 90-an sehinggalah sekarang macam ni ada juga kita nampak macam dia punya pistol kan. Tapi Kak Zack kita nak tahulah juga sebenarnya ada sepanjang lebih 20 tahun ni tak ada cabaran sehingga menyebabkan macam Kak Uni tadi dia ada cabaran suara bunyi-bunyian, suara-suara. Adakah Kak Zack mungkin kebal dengan bunyi-bunyian tersebut sehingga tidak langsung merasa ada cabaran itu, maka menyebabkan Kak Zack terluka? Mungkin saya yakin sehingga ketitisan yang terakhir Kak Zack akan berjuang. Kak Zack, apa cerita dengan kita? Adakah Kak Zack ada cabaran ataupun Kak Zack tukar cabaran tersebut menjadikan sebagai satu perjuangan yang terus Kak Zack kekal bawa sehingga kini? Silakan Kak Zack. Mas, nampak tak badan saya berketul-ketul ni? Mungkin sebab itu dia tak berani Kak Zack. Okay, macam mana nak mulakan ya? Masa kita, kalau Mas ingat, masa kita di sekolah rendah, antara topik yang sering diutarakan oleh cikgu kita adalah apa kita nak jadi bila kita dah besar nanti. Berkaitan dengan cita-cita kita. Bila saya dia satu Kak Zack, dia satu. Dia satu je, dua je, tiga. Memang ketahuan setiap tahun mesti ada cikgu dia tanya, okey, nak jadi apa bila besar nanti? Nak jadi apa bila besar nanti? So benda-benda macam tu apa kata orang sentiasa berulang di kepala kita tau. Sehingga bila saya tengok kembali masa sekolah rendah dulu, apa sebenarnya cita-cita saya? And then saya dulu masa kecil dulu sekolah rendah, saya bercita-cita untuk menjadi seorang accountant. Okay. Tapi kerja matematik. Sebab ia berkaitan dengan matematik, cakap ya Allah, cakap kerja matematiknya macam itu bukan sebenarnya bagi saya masa tu. Ialah masa kita kecil kita tak tahu apa kita nak ni kan. And then bila dah sekolah menengah, disebabkan aktiviti banyak ikut aktiviti luar, dan saya kata nak jadi fotografer lah. Wow. And then lepas tu tukar lagi nak jadi jurnalis. Wah. Entah satu pun tak jadi. Satu pun tak jadi. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, bila saya sebab bila saya kerja dengan NGO, and then bila saya terlibat dengan kerja sukarela, saya dah benda-benda macam tu, cita-cita tu saya rasa dah tak penting lagi. Dah tak nampak bahawa itu menjadi apa kata orang juru pandu saya. So saya kata
letak ke tepi dulu. Apa aku nak jadi? Maaf saya guna perkataan aku lah. Apa aku nak jadi? Dalam saya apa kata orang bersukarela ni, kalau dulu saya bekerja sukarela saya adalah dengan membantu sesiapa yang memerlukan, ya. Wa ima angkat buku pun untuk cikgu di sekolah pun bagi saya itu adalah membantu. Even apa kata orang ambil payung, cikgu keluar daripada kereta, kena hujan, saya lari-lari bawa payung dan payungkan cikgu sampai ke pejabat. I mean itu dah apa kata orang dah saya buat masa saya sekolah rendah, sekolah menengah. Even bila bercakap tentang kerja sukarela lain, saya masuk kelab-kelab yang ada seperti yang saya mention tadi, dan dari situ saya belajar berkaitan dengan jati diri. Sentiasa kita diuji. Tahu? Sebab bila kita bergaul dengan mereka yang lain latar belakangnya, ada perkara yang kita perlu adopt, yang perlu kita apa kata orang, sebab kita ni kepala gila. Saya jenis yang happy go lucky. Saya masuk mana-mana kumpulan, kumpulan rock ke, minah rock ke, main ball, kasar main ball, saya ikut benda-benda tu. Even apa kata orang lomba bersikal pun saya masuk. So benda-benda macam tu bila saya harungi, saya kata bila masuk masyarakat, berjumpa dengan pelbagai budaya, ia berkaitan dengan bagaimana kita mendekati mereka ni. So bagi saya, antara cabaran yang saya hadapi adalah dari segi pemahaman bahasa, bahasa. Sebab di Sarawak banyak sangat bahasa. Bila pergi ke kampung ni kena belajar juga bahasa ni. Pergi ke kampung ni kena juga belajar ni. Kalau kampung Melayu pula kena dengar betul-betul. Kalau tak salah pula translate-nya. Jadi benda-benda macam ni cabaran dari segi pengurusan diri. Pengurusan diri. Tetapi cabaran sebenar bagi saya pada mula saya bukan pada mula tapi dalam kerja sukarela ini adalah pengurusan masa. Saya bekerja. Pada masa yang sama saya juga nak pergi tolong orang katanya. Nak pergi ke kampung-kampung ni, nak pergi ke aktiviti ni or whatsoever. Masa tu sampaikan ayah saya tanya. Sebab kawan saya paling ramai pada mula saya, bila saya ikut aktiviti luar ni, kawan saya ramainya lelaki. Jadi ayah tanya, mana satu engkau punya boyfriend? Ayah saya tanya, cakap. Saya kata, boyfriend? Saya cakap, semua ni boyfriend saya kata. Semua ni boyfriend saya. Dia kata, maksud ayah mungkin seorang yang boleh, apa kata orang, tempat saya berkawan rapat lah, cakap. Then saya tanya dengan ayah saya, kalau kita nak berkawan kena ada niat tu kah? So sebab tu ayah saya tak ungkitkan lagi berkaitan dengan personal apa kata orang kehidupan peribadi saya. Dan dia kata kalau kau rasa happy membantu orang, kalau kau rasa happy dengan apa yang kau buat, just carry on. So bagi saya ibu dan ayah saya yang memainkan peranan yang apa kata orang yang membantu, yang betul kata orang banyak betul cita-cita Kak saya, memang banyak. Itulah keluarga saya yang banyak menyokong saya, membantu saya. Seperti kalau Oni rasa lonely, but I have my family with me. Dan saya rasa apa yang menyebabkan saya stay sampai sekarang ini lebih daripada 20 tahun bersukarela adalah rakan-rakan sukarela saya juga. Kadang-kadang bila kita berkawan dengan individu ni, bagi saya percaya kepada potensi. Bila saya tahu yang individu ini ada potensi untuk memberi manfaat kepada kumpulan sasar tertentu, saya jenis yang I arrange a program. Saya suka buat program. Saya akan buat program.
yang boleh kata orang buat dia ini untuk kata orang bagi sikit apa dia ada kepada masyarakat. Itu dah jadi sampaikan sekarang ini, saya rasa itulah career saya. Ya, yang saya cari. Hello Zack. Okey, nampaknya kau ni masih ada dalam talian ya? Yes, kau ada. Okey, kau ni sambung sikit siapa Kak Zack ni. Kelebihan Kak Zack memang di situ. Dia boleh matchmaker. Matchmaker potensi seseorang tu dengan keperluan komuniti dan ikut pada sumber pula. Okey. Di mana pula ada sumber dana. Dia akan match 3 tu sekali. Kalau 3 sumber ni pertamanya individu sukarela yang nak bekerja, okey, dan juga tak ada dana pun tak jalan juga. Betul. Yes. Jadi Kak Zack ni itu keistimewaan dia. Jadi sekarang ni Kak Zack merupakan pada saya kalau dipanggil apa? Kalau McDonald kan ada dia punya dipanggil ikon Yayasan Salam Malaysia sebab dia adalah individu, dia beliau adalah volunteer mewakili Sabah Sarawak ya masa mengangkat membaca ikrar. Kak Zack. Baca ikrar pada tahun 1997 kan jadi. Ya. Okey. Jadi dalam masa nak memilih Kak Zack tu sebenarnya ada ramai calon. Itu pun satu lagi yang Allah anugerahkan bahawa apa yang ayat-ayat yang nak menyokong ketokohan dan sumbangan Kak Zack tu untuk diterima sebagai calon baca ikrar tu juga adalah disebabkan beliau mewakili kaum belia dan dia mula daripada belia. Itu satu kat situ. Ya. Jadi di sini pada Kak Uni, okay, you all masih ada lagi orang yang pencetus awal tu bersama dengan you all. Jadi kalau management pentadbiran dia boleh berubah-ubah orang, is okay. Tapi bagi Edola, kalau berubah-ubah, dia punya gist dia tu, dia akan berbeza-beza rasa dia kan. Tapi dengan sentuhan Kak Zack, falsafah pertama penubuhan Yayasan Salam tu, kita ada dua dulu, satu full time volunteer dan satu lagi part time volunteer. Okey, maknanya kalau part time volunteer punya part dan juga program coordinator ya yang khaskan untuk Kak Zack ni bagi negeri Sarawak itu memang sesuai sekali. Itu sesuatu yang pada Kak Uni dia menjiwai sangat, masya-Allah. Memang selutlah dia ya. Dan kalau di sini sesiapa yang nak buat kerja sukarela, bagaimana nak mula dan nak dapatkan aura yang kuat tu untuk magnet buat kerja sukarela tu, bercakaplah dengan Kak Zack. Ya, dia banyak idea. Non-stop kita bercakap tu kerja, idea-idea baru. Tapi kelebihan Kak Uni nampak tu. Betul Kak Uni. Saya nampak kelebihan pada Kak Zack ni adalah macam dia cakap lah, mungkin dia adalah happy go lucky person kan, yang easy going with other people, friendly dalam tingkatan lah. Maka kita dia adalah insan yang mudah untuk kita minta tolong apa semua. Sayanglah Kak Zack tak ada tiba-tiba dengan kita ni, tiba-tiba pula. Sedangkan kita macam tengah bercakap pasal dia kan, kita harap kan. Ni Isha Isha kata mantaplah Kak Zack memang. Kak Zack memang dikenali sebagai insan yang banyak menyumbang lah dalam kerja-kerja sukarela ni. Sebab itulah kalau kita Kak Zack, kalau kita pergi Sarawak tu baru saya tahu, saya faham. Kenapa kalau kita pergi Sarawak tu Kak Zack, bukan saja dia bagi kita, okey, ambil kita kat airport, lepas tu pergi program, lepas tu hantar kita ke airport dan balik. Tak. Dia biasanya dia akan cuba susun atur, sebab tu saya dengar tadi dia cakap sekecil-kecil pun kalau program tu, dia akan, dia ada insan yang keep mencari peluang. Dia mencari ruang dan peluang untuk createkan sesuatu tu jadi meaningful. Macam kita orang kadang-kadang yang volunteer ni, sebahagiannya adalah lepas program tu, setiap lagi dia bawa kita pergi makan mi kolok lah,
Setiap lagi kita pergi kahwin lah, bawa pergi beli kek Sarawak lah. Jadi memang kata jiwa volunteer tu kita harap Kak Zack masuk balik. Kak Zack, kita sedang berkata sesuatu yang indah tentang Kak Zack ni. Penutupnya adalah Kak Zack adalah duta Sarawak dalam volunteerism. Dia akan perkenalkan budaya komuniti. Yes. Dia pergi makan agaknya. Ada mulai hilang. Pergi makan agaknya. Okey Kak Zack, kita sentuh sikit pasal Kak Zack tadi. Saya pergi makan sekejap ni. Kak Zack. Saya kata dekat Kak Oni, barulah saya tahu kenapa kalau saya pergi Sarawak dulu tu, Kak Zack ni dia bukan sekadar ambil kita kat airport, lepas tu dia pergi program, lepas tu dia hantar balik ke airport. Tak. Dia bawa kita pergi makannya, pergi kek Sarawaknya. Tiap lagi pergi bawa kita kenui kahwin. Nak bagi kita tengok orang kat sana macam mana dia punya. Maknanya kalaulah perkara itu pun dia boleh maknanya di kalangan sahabat pun dia boleh buat macam tu, apatah lagi jiwa dia tu terhadap masyarakat membuatkan saya yakin Kak Zack memang sentiasa give the best lah. Sebab tu Kak Zack saya rasa cabaran tu, apa yang saya nampak dekat Kak Zack ni dia banyak groundwork Kak Oni, kan? Dia nampak banyak groundwork. Dia fieldwork person. Jadi menyebabkan dia enjoy. Kak Zack ni enjoy dengan yang apa yang dia sedang lakukan. Sehingga cabaran tu macam saya kata lah, bukan tak ada. Mustahil. Kalau kita nak cerita malam ni sampai esok pagi live kita tak habis. Tapi saya yakin Kak Zack memang ada cabaran. Tapi dia tukar cabaran tu berbentuk satu kata meaningful dan berbentuk enjoy lah. Jadi sesuatu yang bermakna dalam Kak Zack sampai dia terlupa. Dia macam tak sedar. Sebab tu dia kata tengok lengan. Kak Zack. Tadi Kak Lang ada cakap Kak Lang ada cakap kat Kak Zack ni playgirl rupanya. Wah. Kak Zack tengok lengan itu dulu masa dulu nakal. Ina betul, mantap lah Kak Zack. Okay Ina, betul lah kan Ina, kita dibawa ke hulu ke hilir kan. Okay, kita dah dengar kita punya masa pun sebenarnya tak banyak tau. Tapi sikit sebanyak kita dapat melihat aspek. Boleh, nampak tak? Jangan nak tengok lengan Kak Zack. Wah. So kalau dulu tak nampak Kak Zack. Kalau sekarang kalau tengok lengan tak berani dah suruh Kak Zack. Kak Zack nak tambah sikit Kak Zack. Tadi kan terputus apa yang Kak Zack nak cerita. Mungkin boleh tambah sebelum kita pergi ke seterusnya. Kak Zack boleh tambah. Tak dengar. Sangkut. Kau ni dengar saya ke? Ya jelas. Jelas. Mungkin Kak Zack saya tanya. Bekerja dengan apa apa yang nak saya berkaitan dengan bekerja dengan apa kata orang bekerja dengan masyarakat ni. Kalau dengan masyarakat kan, kalau kita bersama dengan masyarakat ni sebenarnya bukan saja fizikal kita yang kena kuat, tetapi pada masa yang sama emosi ataupun mental kita kena kuat. Sebab bila mereka tahu bahawa saya bagi contoh sebab kadang-kadang bila kita berada dalam komuniti, mereka akan tanya siapa kita, apa kerja kita, sebab itu memang dah jadi budaya orang kita. Dia nak tahu latar belakang kita daripada A sampai Z. Dan seperti soalan kau dah kahwin ke belum, siapa suami kau, itu memang dah jadi budaya kita ya. So kita kena sedia benda-benda macam ni. Dan apa yang saya belajar daripada mereka ialah bila dia tahu bahawa kita ada connection. For example macam mereka memerlukan sesuatu tetapi mereka tak dapat nak dapatkan perkhidmatan tersebut ataupun barangan tersebut, mereka akan minta cuba bantuan daripada kita. So kita kena bersedia dari segi
bukan saya nak kata, tapi kalau kita rasa kita nak membantu masyarakat, prepare yourself for apa kata orang, mantapkan apa yang ada pada diri kita lah. Ya. Saya bukan seperti yang Oni kata tadi kan, it can be lonely sebab kita tak tahu nak bantu macam mana. Ya, sebab bila kita dah berada dalam masyarakat, saya rasa apa yang kita perlu adalah okay, saya boleh bantu. InsyaAllah saya akan buat ni, buat itu, or whatsoever. Ya, kita akan atur ini atau atur itu. Satu. Dan juga saya rasa kita juga kena belajar bahawa, minta maaf. Kalau tak silap saya, benda ni akak boleh rujuk kepada orang ni. Ya, jadi kita macam peranan kita ni di akar umbi, kalau bukan sahaja membantu tetapi kita boleh jadi perantara. Itu antara cabaran yang perlu ada pada setiap individu untuk menukar. Kita tak boleh tukar daripada lelaki kepada perempuan. Tetapi dari segi dari segi apa yang kita ada, kita jangan takut untuk kata saya tak pandai, saya tak tahu. Jangan takut benda-benda macam tu sebab masyarakat kita di akar umbi ni mereka prihatin akan kalau kita sebagai orang luar datang ke kampung and then kita ikut etika ataupun adab mereka akan hormat kita lebih. Itu antara cabaran yang saya nampak positif yang kata seronok kerja dengan masyarakat ni sebenarnya. Gitu. Yes. Okay. Kak Z, untuk beritahu semua tadi Kak Z sebelum dia live dengan saya, dia ada cakap kalau kata ada masalah teknikal atau gangguan, dia kata salahkan cuaca. So bahaya tu Kak Z. Dia bandi tu Kak Z. Kak Z dah siap di saya. Rupanya benda tu terjadi. Tapi walaupun kalau kita tengok sekarang dah menghampiri 10:20 lah. Kalau ikut dah menghampiri ke tengah malam lah kan. Tapi kita rasa macam panas je kita ni sebab diskusi kita ni nampak macam makin lama makin menarik untuk kita kupaskan. Tapi yelah, kita pun mungkin tak boleh lama. InsyaAllah ke depan kita mungkin ada sesi-sesi yang lebih yang mungkin kita boleh kupaskan dengan lebih lanjut lagi lah. Tapi mungkin yang akhir ni saya nak bertanya lah kepada mungkin saya tanya pada Kak Zack dulu lah. Apa sebenarnya harapan lah Kak Zack, harapan Kak Zack dalam usaha Kak Zack nak terus ataupun kita kata apa falsafah atau perjuangan Kak Zack dalam bidang ni, dan juga harapan Kak Zack sendiri kepada generasi masa kini dan juga yang akan datang, terutama dalam gerak kerja sukarela ni. So apa harapan yang banyak sampai kita ringkas Kak Zack. Saya tahu ada gangguan cuaca lagi Kak Zack. Ada lagi okey, macam ni, bagi saya seperti yang saya mention tadi kan, berkaitan dengan potensi diri tu. Kalau saya percaya setiap diri kita ni ada anugerah. Ya. Setiap diri kita ni ada potensi, ya, dan jangan berhenti mencari. Ya. Jangan berhenti mencari, di mana anda akan ada peluang untuk diri anda di luar sana untuk memberi. Ya. Pertama, yang kedua pula ialah jangan kata orang bila kita satu falsafah yang saya guna bila saya bersama dengan sukarelawan adalah apa perkara yang berlaku pada kita sekarang ini adalah cuba untuk tidak mengatakan bahawa kenapa ini last minute. Kenapa tugas ini diberi kepada saya pada saat-saat akhir. Saya kata kalau tsunami boleh bagi tahu bila dia nak datang, of course kita akan ambil kata orang prevention awal. Tetapi tsunami tak akan bagi tahu bila dia akan hadir. So benda-benda macam ni kita perlu bersedia. Ya. Apatah lagi dengan apa yang berlaku sekarang ini dengan COVID ni, banyak pelajaran yang kita dapat daripada hikmah yang kita dapat
daripada isu ini. Alright. So bagi saya ialah jika anda ada potensi, jika anda ada tenaga, jika anda berupaya untuk membantu, membantulah dan jangan berhenti. Ya. Dan jangan nampak kelemahan kami sebagai orang lama dalam bidang ni, orang lama, orang tua orang lama. Apa yang rasa yang boleh perintis saja. Perintis. Kita bukan orang lama, kita perintis saja. Veteran. Apa yang positif tu ambil lah, ambil. Dan kami bersedia untuk bagi saya bersedia untuk membantu. Kalau tak pun dari segi tenaga, insya-Allah apa saya boleh bagi idea, saya boleh bagi kata orang contact or whatsoever, insya-Allah, teruskan. Alright, Mas. Okey. Satu orang kata peringatan lah yang orang kata ataupun nasihat yang sangat bagus lah untuk bukan saja kepada bukan saja perkara itu untuk orang luar, tapi Kak Z sebenarnya mungkin juga keep orang kata self reminder lah supaya terus berjuang kan sampai ke penghujung. Sebab biasanya bila kita berkata tu sebenarnya untuk kita ingat diri sendiri. Untuk diri kita. Perjalanan kata hidup ni ada satu perjuangan kan. Okey. So macam Kak Uni pula. Macam Kak Uni, macam saya setuju dengan Kak Z cakap tadi. Kak Z kata tadi Kak Z kata tadi setiap daripada kita ni mempunyai kelebihan. Kita ada kelebihan masing-masing, kita ada yang kekurangan tu pun tetap ada, tapi sebenarnya kita complement. Sebab tu saya tengok Kak Uni dengan Kak Z ni sebenarnya ada insan yang complement each other. Macam Kak Uni ni kita nampak dia lebih kepada perjuangan dia bersandarkan akar umbi dia daripada ilmu. Setiap permasalahan tu berbalik kepada perjuangan ilmu dia. So agaknya apa harapan Kak Uni sendiri, terutama orang kata dia lah dalam meniti usia-usia yang bukan orang lama dan bukan golongan yang veteran, tidak, tapi orang kata kita boleh panggil mak-mak lah kan, yang mungkin melihat bagaimana generasi yang orang kata Gen Z ke Gen apa dah sekarang ni, untuk bagaimana kita nak mendidik mereka atau nak orang kata nak bagi supaya ini adalah apa yang kita lakukan ni, kerja sukarela ni sebenarnya bukan satu benda yang sia-sia. So apa harapan Kak Uni sendiri sebenarnya? Okey, terima kasih Mas. Sebenarnya Kak Uni masih buat kerja sukarela, tapi banyak menjurus kepada membantu ibu bapa di tadika kemas, ataupun ibu-ibu di tadika kawan-kawan yang lain, termasuk juga konektif dalam PIBG. Dan Alhamdulillah kami very supportive sebab husband Kak Ni menjadi YDP pula untuk college vocational. Jadi sekarang itu membuatkan Kak Ni termotivasi untuk mendalami tentang pendidikan. Sebab kita ada Ain, Ain memang seorang anak yang genius. Betul kan Z, nama dia Ain kan? Oh, anak Kak Z, betul. Okay, so kadang-kadang skodeng juga dia ni. Dia genius, dia adalah logical dan technical person, kau nampak. Dia scientific punya minda. Okay, jadi itu perlu penanian ibu bapa di dalam sekolah. Dan kau ni mengapa kau ni further study dalam bidang pendidikan ni, sebenarnya satu perkara yang kau ni hendak supaya mudah-mudahan dengan adanya ibu bapa punya sokongan, sebab sekarang ada KSIB kan, kelab sokong ibu bapa semua very supportive. Dan kau juga jadi volunteer untuk asrama, Sakinah sekarang di asrama. So kita cuba divert dia punya volunteerism punya konsep yang tersusun daripada Yayasan Salam tu kepada sekolah. Di mana sekarang ada satu konsep dalam falsafah pendidikan negara kita adalah sekolah adalah masyarakat. Itu cantik sangat. Bila faham dan bila ibu bapa komplain perubahan dasar tu, yang sekarang menuju kepada multiple intelligence, 9 intelligence, bukan lagi exam oriented kan. Okay, itu yang kau terpanggil untuk further benda ni. Dan jadi benchmark kau ni untuk mendalami ilmu ni adalah apabila volunteerism dah ada dalam buku teks dan dibesarkan pun konsep dia dalam buku dan sebagainya, Dan untuk semester 1 punya student di college, dia memang kena buat kerja community. Sampai ambil diploma, this is good.
Jadi di sini okey, satu perkara yang kau nak maklumkan pada semua dan ini yang kau ni gunakan pakai adalah kena pastikan okey, apa perkara yang kita boleh kawal, apa perkara yang kita boleh ubah. Ya. Contoh itu paling penting sekali supaya kita dapat merubah ekosistem tu. Kita tak boleh ubah dunia, itu pandangan Kak Oni sebagai ibu kan, tapi kita boleh follow anak kita di mana dia berada dan dengan connection kita dengan parent yang lain. Sebab cantik di sekolah menengah seksyen 18 volunteerism, setiap peperiksaan parent akan buat kerja volunteer sarapan untuk anak yang menduduki peperiksaan. Cantik tak? Wow. Okay. Selain pada solat hajat dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahawa bila akhlak volunteerism tu dah tertanam dalam diri komuniti, menyebabkan ia tertanam kepada anak-anak tu sendiri. Ini yang kita nak. Kita mewariskan budaya itu kepada anak-anak. Ya. Dan bayangkanlah anak-anak SPM, anak aku tak ada SPM. Okey, anak-anak puteri semua datang, bonda. Restukan saya. Wah, syahdunya, ya Allah. Budak tu semua baik-baik kan, yang hafaz surah Al-Kahfi. Dengan Kak Zat masih ada ke? Ya. Ya, saya masih. Jadi, jangan berhenti buat kerja suka, tapi kena imbangkan diri. Family, kerjaya. Dan juga minat you sendiri, hobi you sendiri, macam you all semua kan. Kena balance kan. Dan situ kalau you nak further, sekarang di Malaysia ada pembelajaran sepanjang hayat kan. Lakukan. Ya. Kau ni minta, kau memang selalu berdoa supaya Allah Akbar, supaya semua volunteer kita ni further study. Macam Kak Zack memang dia banyak dari CJ professional, is good. Yang muda-muda ni Zack, ya. Okay, banyak peluang yang dia boleh study lagi sebab mentaliti kita akan berbeza. Dipanggil dalam research method dia kata junk mindset. Junk mindset macam netizen dah. Tapi kita jadi insan scientific mindset. Kalau scientific mindset maknanya kita cuba mencari solution kepada masalah. Kita cari tukar cabaran kepada peluang. Itulah you all volunteer ni. Okay, making a difference. That's good. So jadi kat sini pada Kak Oni, okay, kalau disambung sikit aja daripada Kak Zack punya potensi diri kan. Jadi kita tahu apa kuasa yang kita boleh ubah, ya automatik kita akan membawa follower kita ke jalan yang kebaikan. Itu penting sekali. Sebab itu adalah peranan. Kita balik semua peranan kita sebagai khalifah Allah kan. Jadikanlah kita insan yang bermanfaat kepada orang lain. Okay. Semoga bermanfaat. Dan kami, kami, mana Kak Oni dan Kak Zack sedia membantu anda sekiranya anda memerlukan apa-apa khidmat nasihat. Ya. Okay. Dan kami sedia menjadi, Zack, kita sedia menjadi dia orang punya VIP kan kalau dia sedia. No problem. Kita tanya CEO kita. Cik Zakia kita, Cik Zakia. Kamu sendiri jadi VIP. Okay, yes, we will for you all. Yes. Ina. Okay. Yeah. Okay, semua Ina, Kak Lang, semua cakap, oh ni you dah patah balik. Okay, sebelum saya tutup kata program kita pada malam ni, buat bicara kita malam ni, sebenarnya rasa macam banyak lagi benda kita nak cakap, tapi macam Kak Zack kata saya dah suspend dah ni. Sebab cuaca bukan saja mencemuri Kak Zack tapi mencemuri juga di Kuala Lumpur. Kejap tenggelam, sekejap timbul. Mungkin topik kita panas Kak Zack. Kita ni panas kot ni, jadi kita kena stop lah juga kot. Mungkin di masa-masa depan kita kena sambung lagi. InsyaAllah. Sekejap. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke Yus? Okey, saya kira mungkin tidak ada soalan. Kebanyakan semua cakap malam ni perkongsian Kak Zack dengan Kak Oni adalah terbaik sebab kita malam ni kita bawa dua orang kuat ni sebab seolah macam reunion lah atas permintaan Kak Oni juga. Kalau ikut pun ada insan lain tapi tak berkesempatan malam ni. Mungkin next time kita ajak Cik Gani sekali juga kan? Okey. InsyaAllah. Saya Kak Oni dengan Kak Zack bila bercakap soal-soal kata tadi dari sudut harapan apa semua, apa-apa pun saya nampak ini berbentuk perjuangan.
setiap daripada Kak Oni dan Kak Zack ni mempunyai kelebihan dan potensi yang tersendirilah yang kita cuba saling melengkapi antara satu sama lain. Saya teringat dalam surah Al-Ankabut ayat 69, apa dalam surah tu berkata, orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan Allah, sesungguhnya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami itu, dan Allah sesungguhnya bersama orang yang berbuat baik. Okey, jadi saya rasa pada surah ni saya rasa macam jelas menyatakan sesungguhnya Allah suka kepada perjuangan yang orang kata ke arah kebaikan yang berbentuk jihad. Sebab kita kadang-kadang kita nampak volunteer, kita nampak macam nothing, tak ada apa-apa, tolong orang. Tapi sebenarnya kalau macam Kak Oni cakap, ayah Kak Oni cakap, even atas sekecil-kecil bantuan dengan mengangkat ranting pun kita dah kira itu sebagai satu kebaikan, apatah lagi perjuangan yang membantu sesama insan tu, maka itu memang semestinya adalah orang kata satu jihad lah, saya boleh kata sebagai satu jihad. Jadi saya harap dengan ayat itu Kak Oni dan Kak Zack terus kekal, terus orang kata berjuang dan menganggap ini sebagai medan dakwah kalian, orang kata terus tak berhenti memberi dalam bentuk apa jua kata idea, ilmu, sehingga orang kata sehingga ke bila-bila lah sampai ke penghujungnya. So tapi Kak Zack, perkara ni Kak Zack saya yakin Kak Oni, kejap sebenarnya saya pun bateri dah habis, lepas tu kena charge dia bergerak-gerak. Okey, tapi saya yakin ini last lah ni. Saya yakin perkara ni, perjuangan kita ni tak boleh bersendirian Kak Zack, Kak Oni. Tak boleh Kak Zack dengan Kak Oni seorang-seorang. Tak boleh. Dia ibarat kita boleh. Dua tangan ni, kalau kita orang kata kalau nak bergerak tak mampu, tapi kalau kita buat begini menunjukkan ikatan tu teguh. Maknanya kita akan orang kata kekal, berjuang dan teguh, dan akhirnya kita akan menuju kejayaan. So saya rasa itulah betul. Topik kita ni, menjana perubahan bermakna, maka bukan saja impak tu kepada, saya yakin bukan kepada masyarakat, bukan kepada individu yang kita, tapi kesan yang lebih besar adalah kepada diri kita sendiri, dalaman kita sendiri, yang mana kita nak bawa balik. Ini bekal yang kita nak bawa balik esok-esok. So saya rasa Kak tengok kita dah dapat hint bahawasanya Kak Oni dan Kak Zack part 2. Okay, so maknanya nanti mungkin kita InsyaAllah apa yang kita sesuai. Okay, so saya rasa cukuplah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah saya harap mungkin kita di pihak kita bertiga lah, saya harap kita penonton kita malam ni dapat sesuatu Kak Zack, Kak Oni, tak banyak tapi sekurang-kurangnya sesuatu yang terpahat di hati, terpahat di minda mereka, dan akhirnya mungkin boleh diguna pakai dan insya-Allah membawa kebaikan kepada semua. Kak Zack, Kak Oni. So amin. Satu perkataan dari Pena supaya semangat tidak pudar untuk buat kerja kebaikan. Kerja kebaikan, ya Kak Isha. Begitu juga Kak Isha ni memang antara insan yang memang kita tahu memang tak berhenti berjuang kan daripada dulu. So ni orang lama nak otak-otak lah ni kan. Okay, so saya rasa masa mencemburii kita, so mungkin kita jumpa lagi berkali-kali. Satu perkataan pada kita berdua. Kita tak boleh satu perkataan kan Zack? Dia kena juga menjana perubahan bermakna. 3 perkataan tu juga motonya. Jangan berhenti memberi. Yes. Kak Zack dengan Kak Oni sebut sama-sama. Moto tu sebut sama-sama. Zack, menjana perubahan bermakna. Menjana perubahan bermakna. Menjana perubahan bermakna. Okay, so untuk semua saya akhiri kita punya perkongsian malam ni dengan sebelum tu kalau sekiranya ada kekurangan di pihak kami bertiga, mungkin secara kami kata itu kata datangnya daripada kelemahan diri kami sendirilah sebagai hambanya.
Tapi whatever idea ataupun ilmu yang datang malam ni sebenarnya adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So kita mengharapkan yang terbaik untuk sekolah. So Kak Zaid, Kak Oni, saya sudahi kita punya perkongsian malam ni dengan kata bacaan tasbih kifarah dan surat As, dan insya-Allah berjumpa lagi. So InsyaAllah. Waalaikumsalam. okay. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Zaid, Kak Oni. Waalaikumsalam. Okay, Terima bye. kasih Zaid. Okay, bye. Yang Kak Konti juga, terima kasih. Bye.